Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jika nak bertanya boleh saja ya. Okey, kita pada buku kita, buku kita, kalau yang tak ada ya, itu Linda boleh share skrin ya? Buku pun tak ada ya? Boleh. Ada screenshot itu, so boleh share jugalah yang hari tu punya. Ya, buku kita pada halaman 33, kita latihan 2, hari ni huruf jim. Huruf jim latihan dia. Ayat dia panjang sedikit ya. Nanti kawan kita hantar di skrin ya, kita punya ayat Quran. Memang kita ni dalam buku ni contoh-contoh memang dia bagi ayat Quran. Itu lebih baiklah ya, itu lebih baik. Jadinya bila kita membaca nanti insya-Allah dia akan datang pada kita balik apa yang kita bincang-bincang ni insya-Allah ya. Jadinya ayat kita hari ni huruf jim ya. Huruf jim tu bismillahirrahmanirrahim, tengok kat situ ya. Wa qala al-maliku tuni bih. Bukan kita dah mula ke hari tu? Bukan langsung ya? Belum. Kita dah sempat sampai sini je sudah. Sampai bih inilah ya. Bih je tak Maliku tuni bih. Dan raja itu telah berkata, datangkanlah kepadaku dengannya ataupun bawakanlah kepadaku. Maksudnya berilah kepada aku. Macam tu ya kata-kata raja tu. Okey, ayat kita seterusnya falamma ja'ahu rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati. Ini kisah wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita tengok ayat kita tahu ya. Sebab kita tengok ni niswatil lati. Niswati perempuan. Kita biasa dengan surah An-Nisa. Ya, An-Nisa perempuan, An-Niswati juga perempuan. Ya. Lati itu qata'na terpotong ataupun memotong ya, terpotong aidiyahunna jari-jari mereka ataupun tangan-tangan mereka. Ini sasahnya surah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Okay, kita tengok pada falama. Falama boleh saja kita ambil dia falama, ambil sekali je sebagai satu kalimah. Maka tatkala. Boleh je. Ambil gitu je terus ya. Maka tatkala ataupun maksudnya apabila lah. Apabila ataupun ketika. Boleh juga. Maka tatkala, ketika. Ya. Okey. Ja'ahur rasulu. Okey. Ja'ahu. Okey. Apa yang kita nampak di situ? Ja'ahu. Okey. Aku keluarkan apa-apa saja. Sila. Ja'ahu. Kalau tengok dia punya maksud tu inilah lebih pada fi'il. Fi'il hu ni domir. So ada fi'il mardi betul. Ya. Hu adalah domir. Domir mutasil. Lebih tepat ya. Domir mutasil sebab kita ada dua jenis domir. Domir munfasil dan domir mutasil. Jadi lebih baik kita sebut domir mutasil. Ja'a. Ya, tanda mat tidak berguna dalam ilmu bahasa Arab ya. Tanda mat hanya berguna ketika tajwid membaca Al-Quran saja. So itu sebenarnya jim baris atas ya, jim baris atas alif. Alif tu dipanggil huruf mat. Ya, huruf mat dia tak ada baris ya. Huruf mat ada 3. Alif waw ya. Ya. Kalau baris atas, kalau huruf tu baris atas, huruf matnya alif. Kalau huruf tu baris bawah ji, huruf matnya ya. Kalau jim tadi baris depan, huruf matnya waw. Paling tidak 3 ni, tolong kalau boleh ya. Naklah faham ya huruf mat. Ataupun tapi dalam ilmu bahasa Arab dia tak panggil huruf mat, dia panggil huruf illah dia panggil. Huruf illah. Illah maksudnya kalau kita terjemahkan bahasa Melayu huruf-huruf sakit dia panggil. Huruf-huruf sakit ni maksudnya dia tak ada baris. Itu maksud dia. Ya, so jim baris atas, alif, lepas tu hamzah, ja'a. Ya, itu fi'il madi. Berapa huruf tu? 3. Dan lebih tepat fi'il madi 3 huruf ada huruf illah. Sebab ada fi'il madi 3 huruf yang tak ada huruf illah. Maksudnya dah ada 2 jenis ya. Yang 3 huruf ada huruf illah ataupun 3 huruf yang tanpa huruf illah. Dia berbeza tau nak cari nanti. Dia punya perubahan-perubahan dia sangat berbeza. Yang ada huruf illah ni lebih susah kalau kita cakap. Kalau tak ada huruf illah tu dia panggil sahih dia panggil ya. Fi'il madi 3 huruf fi'il sahih dia panggil. Maksudnya kita faham tak ada huruf illah. Kalau yang tak ada huruf illah ni dia senang nak cari dalam kamus sebab dia ikut peraturan-peraturan yang ada dalam kamus. Tapi kalau ada huruf illah ni dia agak complicated. Jadinya kita nak ingat-ingat dia, nak hafal dia memang susah. Kena betul-betul rujuk pada kamus ya. So ja'a 3 huruf ya. Fi'il madi 3 huruf, ada huruf illah di tengahnya. Huruf
huruf illah ni biasanya di tengah ataupun biasanya di hujung pun boleh, ataupun mungkin di awalnya boleh jugalah, ya. Dia 3 huruf, ya. Ada huruf illah, ja'ah, dan domir di dalamnya. Yang hu tadi domir lain. Yang hu tu domir muttasil. Sekarang di dalam ja'ah dah ada domir dah. Domir dalam dia dipanggil domir pelaku. Kita cakap sebelum ni setiap fi'il. Setiap fi'il maksudnya kata kerja, verb. Ya, setiap kata kerja mesti ada pelaku dia. Mestilah kalau dah ada perbuatan, mesti ada yang melakukan perbuatan tu. Mesti ada pelakunya. Jadi di dalam ja'a, domir dia memang huwa. Dia kalau yang baris atas macam ni, tak kisahlah. Alif tu tak ada baris, ya. Kalau 3 baris atas ataupun kalau macam ni ada huruf illah memang tak ada baris. Memang domir dia memang huwa. Itu pun kita kena terima dia. Ya. So kalau kita terjemahkan ja'a, dia telah datang. Macam tu. Huwa ni merujuk kepada muzakkar. Muzakkar mufrad. Ya, pihak ketiga. Maksudnya dia, bukan orang depan mata kita lah. Ya, lepas tu dipanggil pihak ketiga. Ya, ghaib dipanggil. Ya. So kalau hu di sini, dhamir ni pihak lain, bukan yang datang tadi. Kalau yang datang tu huwa sebenarnya. Dia telah datang kepadanya kalau kita terjemahkan dia. Hu tadi memangnya maksud dia. Tapi bila kita nak bentuk ayat, kita kena tambahnya. Dia maka apabila falamma tadi, ambil. Maka apabila dia telah datangnya, itu sebenarnya. Tapi kita faham dia telah datang kepadanya. Macam tu, ya. So huwa tadi dia pergi kepada hu. Hu tu orang lain, huwa orang lain. Ya. So dari segi ilmu bahasa Arab, kalau kita nampak apa-apa saja fi'il, itu kita boleh panggil struktur ayat fi'liyah, kita panggil. Struktur ayat fi'liyah, dia seringkas-ringkas satu fi'il sahaja. Sangat ringkas. Nampak macam ayat. Kita biasa buat ayat panjang. Kita sangka ayat panjang. Tapi dalam ilmu bahasa Arab, ayat fi'liyah maksudnya ayat yang bermula dengan fi'il. Memang dia seringkas-ringkasnya satu fi'il sahaja sudah boleh dipanggil struktur ayat fi'liyah. Ya. Okay, dia telah datang kepadanya. Bahkan yang ni dah lengkap dah. Struktur ayat fi'liyah yang lengkap. Pelengkapnya adalah dhamir mutasil tu. Itu pelengkap struktur ayat fi'liyah ni. Kalau tak ada hu, ja'a, jumlah fi'liyah juga. Atau kita bagi jumlah ya ayat. Tapi tak lengkap. Apa maksudnya? Ayat yang tak lengkap dengan ayat yang lengkap. Ayat fi'il yang lengkap dengan ayat fi'il yang tak lengkap. Apa sebenarnya? Beza je. Cuba. Ustazah kata pelengkap ayat fi'liyah ini adalah hu, dhamir muttasil. Dia bukan wajib hu, bukan. Apa-apa saja boleh. Tetapi di sini pelengkap ayat fi'liyah ini adalah hu. Kalau tak ada hu, okey juga. Tapi fa'il ke? Salah. Apa dia? Fa'il ke? Dia bukan fa'il, dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dia kalau fa'il tu huwa. Pelaku memang sentiasa duduk di dalam fi'il. Dia sebab tu fi'il sebenarnya 2 in 1. Ya, fi'il sentiasa 2 in 1. Ada fi'il perbuatannya dan ada fa'il. Fa'il pelakunya. Itu jadi hu adalah pihak yang lain. Pihak yang didatangi. Terpulah pihak yang pihak dia panggil dia panggil benda yang kena. Dia panggil dia bahasa dia lah ya. Maksudnya pihak yang didatangi, perkara yang dilakukan, perkara yang apa yang itu dia panggil maf'ulun bih. Di sini maf'ulun bih kita kebetulannya jatuh kepada dhamir muttasil. So maf'ulun bih adalah pelengkap jumlah fi'liyah. Faham tak ayat tu? Faham ya? Kalau tak ada maf'ulun bih, jumlah fi'liyah juga tetapi tak lengkap, dipanggil asas lah, basic dipanggil. So ini sudah lengkap. Cukuplah jumlah fi'liyah dia. Dah tak ada. Okey. Sekarang ni maka tak kala ataupun apabila dia telah datang kepadanya ar-rasulu. Cuba tengok ar-rasulu apa tu? Fi'il ke apakah? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Macam mana kenal dia isim ma'rifah? Alif lam. Ya, betul. Alif lam. Isim ma'rifah bermaksud kata nama khas. Ya. So daripada alif lam, ya, isim ma'rifah. Cuba tengok hujung dia, baris apa tu? Ar-rasulu. Berdepan. Itu dipanggil isim rufu'. Ataupun isim marfu'. Isim ma'rifah tu, ma'rifah nak sebut pun boleh, tak nak sebut pun boleh. Tapi kita faham dia isim ma'rifah ya. Tapi kita tahu dia rufu' ataupun marfu'.
Rufu' dengan marfu' sama maksud, daripada perkataan yang sama, bermaksud hujungnya berbaris dhammah, baris depan. Itu maksud dia. So kalau ada isim rufu' selepas tadi fi'il, makanya ar-rasulu adalah huwa di dalam ja'a tadi. Macam tu. Kan? Macam susah ke? Macam susah ya? Dia kena repeat back kali Ustazah, jadi lupa. Ya, memanglah sebab kita bermain dengan baris. Ilmu bahasa Arab dia punya key dia sebenarnya bermain dengan baris. Dia kalau ar-rasulah bukan. Kalau dia ar-rasulah dia bukan huwa di dalam ja'a tadi. Kalau ar-rasuli langsung tak pernah ada. Tidak pernah ada isim berbaris bawah selepas fi'il. Itu dia punya rule sebenarnya. Yang ada boleh jadi ar-rasulu, boleh juga jadi ar-rasulah. Kedua-dua ini boleh berlaku. Tetapi kalau ar-rasulu, lu di situ mengatakan ar-rasul bermaksud rasul itu. Kalau kita boleh terjemahkan dia. So rasul itu adalah huwa di dalam ja'a tadi. Kan? Maksudnya yang datang tadi siapa? So, yang dia Rasul. telah datang. Rasul lah. Rasul yang datang kepadanya. Macam ni kepadanya. Nya tu orang lain. Pihak lain. Ya. Tips dia. Isim rufu' selepas fi'il. Macam tu. Okey, hu tu bukan rufu' ke? Saya nak tanya. Hu tadi. Bukan rufu' ke? Domir tu. Rufu' juga. Tapi cuma domirnya apa panggil? Mabni. Ya, mabni. Ya, dia boleh jadi hu, dia boleh jadi hi. Dia dua-dua pun boleh ya. So di sini dia nampak macam rufu' ya, tetapi dia bukan di sini dia sebenarnya duduk di tempat maf'ulun bih sebenarnya. Maf'ulun bih asalnya baris dia mesti baris apa? Maf'ulun bih. Undang-undang asal maf'ulun bih mesti barisnya apa? Dia mesti isim tau. Maf'ulun bih mesti isim, barisnya apa? Baris? Bawah. No. Bukan bawah, bukan. Maf'ulun bih, benda yang kena buat, pihak yang kena, apa yang kena, yang di, bukan baris bawah. Dia mesti isim. Dia mesti baris nasab, baris atas. Okey. Sebenarnya undang-undang dia ya, Ustazah ulang ya. Ja'a adalah fi'il madhi, 3 huruf, ada huruf illah di tengah-tengahnya dan hu ada domir pelaku di dalam ja'a adalah huwa. Kita terjemahkan dia telah datang. Datang kepada hu. Hu tu adalah pihak yang didatangi. Sebenarnya hu di sini memang kebetulannya hu adalah domir ya. Tak kisahlah domir mutasi yang mana, kita kata mabni. Baris dia macam tu apa-apa pun baris dia kita tak boleh ubah, tetapi sebenarnya maf'ulun bih yang asal ya, maf'ulun bih yang asal baris dia mesti nasab sebenarnya, mesti isim nasab sebenarnya. Tapi kalau dah terkena maf'ulun bih tu terkena pada domir, kita tak boleh buat apa-apa, kita tak nampak baris nasab saja. Tapi undang-undang maf'ulun bih barisnya mesti nasab, baris di hujungnya. Kita kalau cerita baris mesti di hujung ya. Dan kalau isim rufu' tadi mesti dhammah di hujungnya. Mesti. Itu ar-rasulu kita panggil dia isim fa'il. Kita panggil dia. Ustazah, fa'il tu pelaku. Maf'ulun bih tu maksudnya apa? Yang dilakukan. Yang dilakukan. Yang dilakukan. Bukan pelaku lah. Maksudnya benda yang dilakukan. Benda yang dibuat. Ya. Tak kisahlah benda ke, perkara ke, apa yang itu maksud dia. Ya. So ar-rasulu kita panggil isim fa'il ataupun nak panggil pendek panggil fa'il sahaja, kita faham. Sebab isim fa'il dengan fa'il sama. Mesti isim rufu', mesti. Kalau maf'ulun bih sebenarnya mesti isim nasab. Maf'ulun bih juga isim fa'il juga mesti isim. Kedua-duanya isim. Cumanya berbeza kalau isim rufu' dia pelaku, kalau maf'ulun bih dia benda yang dilakukan. Itu beza dia. Ya. Okay, kita terus ya. Qala ni macam ja'a. Senang 3 huruf. 3 huruf ya. Ada huruf illah di tengah-tengahnya. Biasakan dengan istilah huruf illah ya. Maksud dia telah berkata. Berkata ke, bercakap ke, boleh lah. Itu dhamir di dalam qala huwa. Itu kalau boleh kita nak tahu. Setiap fi'il yang kita jumpa, kita nak tahu apakah dhamir di dalamnya. Dhamir maksudnya kata ganti diri ya. Siapakah pelaku dia? Huwa juga. Huwa kalau saya terjemahkan dia kepada bahasa Inggeris, he, H-E, lelaki. Seorang lelaki third party. Third party itu maksudnya bukan orang depan mata kita, dia. Kalau kita terjemahkan dia. Kalau dia pihak depan mata kita, kita kata awak. Betul tak? Kan? Kalau
Kalau lelaki tadi depan mata kita kata awak. Tapi sebab dia bukan depan mata kita panggil third party, kita panggil dia huwa tadi. Ya, he. Ya. Okey, qala dia telah berkata. Okey, perhatikan selepas tu. Agak-agaknya apa? Agak-agaknya apa? Pulanglah, dah ada terjemahan, ikut je terjemahan. Apa? Terjemahan tulis apa tu? Kecil lah. Kembalilah. Kembalilah. Irji. Kalau kita nak baca dia pecah-pecah lah. Qala, dia telah berkata, apa yang dia kata? Irji. Kembalilah. Atau Ustazah guna ayat lagi. Rujuklah. Biasa dengar perkataan rujuk. Rujuk tu bukan rujuk orang bercerai tu je. Bukan. Maksudnya balik kampung pun rujuk juga, balik merujuk kepada perkara-perkara demikian. Merujuk maksudnya merefer, boleh juga macam-macam maksud dia sebenarnya ya. So, kalau kita pecah-pecahkan dia, kalau kita baca daripada qala, kita baca qala ruji. Kita baca gitu, tapi kalau kita pecah-pecah, ruji. Kembalilah, rujuklah, pulanglah, semua boleh ya. So itu agak-agak fi'il Amar ke? Ya, fi'il amar. Dah ada lah. Lah tu lah. Amar. Bila dah ada, dia bila dah ada lah tu, dia suruh. Bila dah suruh tu memang fi'il amar. Perintah, suruhan. Kembalilah. So ini ditujukan kepada siapa? Dia semua ada dhamir. Mesti ada dhamir di dalam setiap fi'il. Fi'il, cumanya tadi ja'a fi'il madhi, qala fi'il madhi, irji fi'il amar. Ada dhamir dia. Kalau fi'il amar ni, perintah ni macam ni tau. Kita hanya boleh beri perintah kepada 6 orang ni saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. 6 orang ni sahaja yang kita boleh suruh atau berihan. So yang ini sah-sahnya ditujukan kepada anta. Tips dia dulu di awal-awal, Ustazah kata awal dia macam mati, tak ada baris, hujungnya mati. Itu cara awal kita nak ingat. Cara awal kita nak ingat fi'il amar. Dia memang dia macam-macam, tapi fi'il amar bukan bentuk ni je. Macam-macam bentuk, tapi antaranya awalnya bermula dengan hamzah wasal. Kita kata ya, hamzah wasal tak ada baris. Ya. Lepas tu hujung mati. Ini memang ini fi'il amar. Dhamir dia anta. Ya. Irji maksudnya kata ini ditujukan kepada seorang lelaki. Anta. Ya. Anta ya. Kembalilah, itu fi'il amar ya. Dhamirnya anta kalau kita nak sebut ya. Kembalilah ataupun pulanglah, rujuklah. Itu boleh masuk ya. Segala itu boleh. Anta tu apa? Kamu tu dah? Anta kamu ya. Kamu awak lelaki ya. Muzakkar mufrad. Dia tak sama dengan huwa tadi. Huwa tadi muzakkar mufrad juga, tapi bermaksud dia. Tapi kalau anta muzakkar mufrad juga, muzakkar juga, yang tadi pun huwa muzakkar, yakni muzakkar, mufrad tu maksudnya seorang. Kalau yang huwa tadi seorang juga, yang ni pun seorang juga, tapi berbeza. Kalau huwa tadi bermaksud dia, kalau yang ni anta bermaksud kamu. Berbeza kan? Dua-duanya merujuk kepada lelaki, tetapi yang berbeza. Ya. Okey, anta. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Hanya 6 ni sahaja fi'il amar. Ya, dia tak ada untuk huwa. Fi'il amar tak ada huwa. Cumanya kalau perintah itu ditujukan kepada pihak ketiga, ya, hendaklah mereka melaksanakan. Hendaklah dia merujuk. Itu kan kita nak dia ada cara lain. Itu tinggal dulu, complicated. Itu complicated sedikit. Fokus yang fi'il amar yang basic ni dulu, ya. Okey, ila rabbika. Apa dia? Ila rabbika. Dah kenal dah kan? Dah kenal kan? Ila? Tak hafal lagi? Maksud dah ada kat situ kan? Itulah kepada. Dari segi ilmu bahasa Arab dipanggil huruf jar. Isyarah ke? Huruf jar. Huruf jar. Jar. J-A-R. Huruf jar. Dia ada 8 huruf jar. Ila beberapa lah ya. Nama dia huruf jar. Jadi selepas huruf jar mesti ada isim sahaja. Mana dia? Rabbi. Dia mesti sampai B. Rabbi mesti baris bawah. Dia bukan Rabbika tu. Ka tu bukan. Rabbi. So ila adalah huruf jar. Rabbi adalah isim yang hujungnya berbaris bawah. Syarat dia mesti baris bawah. Rabbi. Dia tak boleh ila rabbu. Tak ada dalam Quran. Ila rabba memang tak ada ya. Jadi ila rabbi.
dipanggil jar majrur. Majrur. Ila nama dia jar, Rabbi dipanggil majrur. Majrur maksudnya yang berbaris bawah maksud dia. Ya. Okey, kepada Tuhan kalau terjemahan dia. Ya, Rabb tu Tuhan lah, ya. Okey, sekarang kita tengok Rabbika. Rabbika pula? Ka domir muttasil. Ya, untuk siapa? Domir mutasil untuk apa sebenarnya? Kata hu tadi ja'ahu tu, hu adalah domir mutasil untuk huwa. Saya kena tanya. Setiap domir mutasil tu dia sebenarnya untuk siapa? Kalau hu di atas tadi baris tu ja'ahu, hu adalah domir mutasil untuk huwa. Kita ni ya. Kalau ka domir mutasil untuk anta sebenarnya. Anta. Sebenarnya kalau kita nak susun, kalau lah kita buat cara mudah bagaimana? Rabbi anta. Sebenarnya Rabbi anta. Tapi dia tak boleh guna Rabbi anta. Salah. Kita kata nahu dia salah. Jadinya kita guna domir mutasil. Memang maksud dia anta, tapi kita guna domir mutasil. Kita guna ka. Tak boleh tulis Rabbi anta. Orang faham tapi nahunya salah. Sebab tu kalau kita kata ka, kita dah kenal dia domir mutasil. Untuk siapa sebenarnya? Untuk anta. Ya. Kerana dekat Raudah, saya suka bagi contoh, Assalamualaikum ya Rasulullah. Betul? Assalamualaikum anta. Boleh je, tak salah pun. Grammar je salah tapi maksud sama. Rabbika, Rabbi anta. Sebenarnya. Ya. Okey, itu apa? Dari segi istilah bahasa Arab, kita panggil apa? Tadi jar majrur sebelum dia. Sekarang Rabbika. Apa ni sandaran idofah? Ya, idofah, sandaran. Sandaran ini mesti terdiri daripada dua isim. Pertamanya isim, keduanya isim. Domir adalah isim. Ya, jadinya kalau kita nampak dua isim ya, tak kisahlah bercantum ke, nampak macam ni nampak bercantum. Kadang-kadang tak nampak bercantum, kadang-kadang tak nampak tapi dia lepas satu isim ada isim lain. Macam tu. Ya, jadinya kita panggil dia sandaran. Kepada Tuhan, Rabbi, Tuhan siapa? Nampak? Kalau tak ada ka tadi kan, Tuhan siapa? Dia kata Tuhan engkau. Jadinya tujuan sandaran Rabbika, tujuan dia adakan gitu supaya kita kenal. Kan tidak? Kalau ila Rabbi, kepada Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan yang mana? Dia jadi macam tu ya. Jadi sandaran ataupun maksud dia idhafah berfungsi untuk menjadikan dia isim makrifah sebenarnya. Fungsi idhafah adalah untuk menjadikan isim pertama tu isim ma'rifah sebenarnya. Kalau kita tak sandarkan Rabbi dijadi nakirah. Rabb mana? Rabb siapa? Nampak? Itu tujuan idhafah, ya. Itu nampak? Idhafah adalah satu lagi bentuk isim ma'rifah. Bukan alif lam saja. Tadi kita kata alif lam. Maknanya isim bermula adalah isim ma'rifah. Ya, itu betul. Tapi kalau idhafah juga adalah bentuk isim ma'rifah yang lain sebenarnya. Ya, kepada Tuhan engkau. Okey. Fas'alhu. Tengok fas'alhu ada, cuba tengok terjemahan dulu. Cuba baca kecilnya. Maka tanyakan padanya. Nampak pendek je tapi fa adalah satu huruf. Fa maka. Ya, fa tu bermaksud maka. Dia huruf tu saja sebenarnya dia satu perkataan tau. Maka tanyalah, ya, tanyalah sampai kat mana? Tanyalah sampai lam sukun lah. Ya, sampai lam sukun. Hu tadi pihak lain lah, pihak yang ditanya tu. Cuba ulang apa maksud dia? Maka tanyakan padanya. Tanyakan kepadanya ataupun tanyalah kepadanya. So ini kalau dah ada tanyakan ataupun tanyalah, apa maksudnya? Perintah. Fi'il amar juga sebab dia sukun dengan sukun. Ya. Awal dengan akhir. Apa betul. Tadi kembalilah. Ruji'. Itu kita baca pecah-pecah. Kalau baca dari awal, qala ruji'. Sama lah dengan ni. Kita cantum dari fa, fas'alhu. Kalau pecah-pecahkan, pecahkan fa tu. Macam mana nak baca dia? Dia sampai pertama. Ruji'. Kalau cara nak baca dia. Is'al. Is'al kalau kita pecahkan dia. Ya, so nampak. Tadi ruji' fi'il amar, is'al juga fi'il amar. Is'al tu bermaksud bertanya. So kalau nak cari kamus kita kena tambahkan hamzah wasal ke? Kalau cari kamus nak cari sin dulu ke ataupun ada alif? Okey. Tapi tu hamzah wasal lah.
Okey, dengar ya, kalau fi'il amar yang begini, kita tak nampak dia ada huruf ya, kita buang fa ya. Jadi tinggal huruf sin mati. Dia sama dengan yang irji itulah. Sama dengan irji tu nampak ra dia mati ya, ra dia mati kat sini dia fas'alhu dia tak nampak sebab dia dah cantumkan dengan huruf fa tu. Tapi kalau kita buang huruf fa, sebenarnya sebelum sin mati tu ada hamzah wasal sebenarnya. Jadinya kalau kita nak cari dalam kamus, tapi dalam kamus tak ada cari fi'il amar sampai kiamat pun tak jumpa. Tak ada. Kalau semata-mata kita nak cari fi'il amar dalam kamus, Ustazah rasa tak ada sebab dalam kamus hari ni yang Ustazah tahu ada bab isim. Kalau isim kita boleh cari bab isim, kalau bab fi'il kita boleh cari bab fi'il, tapi kena cari daripada fi'il madhi sahaja. Dari fi'il madhi, dah jumpa fi'il madhi dia, dalam tu ada fi'il mudhari'nya, dalam tu ada fi'il amarnya. Jadi kalau terus-terus buka kamus cari fi'il amar sampai kiamat tak jumpa. Okey, jap. Dua-dua sama. Irji' dengan is'al. Kedua-duanya fi'il amar. Okey, sekarang katalah kita nak cari fi'il madhi dia. Kita balik kepada irji'. Balik kepada irji' sama cara ya. Kalau kita nak cari fi'il madhi dia, buang hamzah wasal dulu. Lepas tu tinggal ra, tinggal jim, tinggal ain. Huruf ya. Fathahkan semua. Fathah. Roja'ah. Gitu lah cara dia. So kalau kita nak cari irji' dalam kamus, kita kena roja'ah, baru kita jumpa dia. Roja'ah. Ya. So kalau yang ni pula ambil sin saja, sin, hamzah, lam. So dia jadi sa'ala. Ya. Itu tips dia. Ya, tips dia macam mana nak cari fi'il madhi. Memang dulu-dulu pun kita kena macam itu. Dulu langsung isim pun tak ada. Dulu-dulu kamus hanya bermula dengan fi'il madhi saja. Dalam tu dah jumpa fi'il madhi dia, baru ada mudhari'nya, baru ada amarnya, baru isim dia. Tapi dah ada kamus baru, dah ada bab isim lah kalau kita nak cari bab isim ya. So kita skill tu kita belajar sikit lah ya. Sama ada roja'ah, Ustazah ulang ya, sama ada roja'ah ataupun roji'ah ataupun roju'ah. Itu kita kena teka-teka dulu. Sebab roja'ah kita tahu. Sebab yang huruf tengah tu dia boleh tengah je berubah. Ya, semua baris boleh. Roja'ah, roji'ah, roju'ah. Semua boleh. Tengah tu boleh. Maksud dia sama. Ya, terpulanglah apa yang ada dalam kamus. Ya. So, yang tu pun sama. Sama ada sa'ala ataupun sa'ila ataupun sa'ula. Itu biar kita teka-teka dulu. Bila kita tengok dalam kamus, oh kita jumpa sa'ala. Macam tu. Ya. Okey. Maka tanyalah kepadanya. Dia samalah lebih kurang yang tadi tu. Ya. So, nya di situ hu adalah dhamir muttasil untuk huwa. Pihak yang ditanya. Ya. So, ini sebenarnya fa ataf ya. Fa nama dia ataf. So, is'alhu. Kita saja pecahkan dia. Fi'il amar. Bagi tip ya. Ustazah bagi tip. Selepas fi'il amar, mesti maf'ulun bih. Mesti. Selepas fi'il amar. Selepas fi'il amar, mesti maf'ulun bih. Okey, ulang macam ni. Fi'il amar adalah perintah, suruhan. Jadi selepasnya mesti benda yang tadi tu. Tanyalah, nak tanya kepada siapa? Nampak? Pihak yang ditanya. Nampak yang selepas fi'il amar, mesti maf'ulun bih. Takkan ada benda lain. Takkan ada. Ya. Kalau kita nak tanya dhamir di dalam is'al, sama dengan dhamir dalam irji' tadi. Anta. Maka kamu tanyalah kepadanya. Ini Ustazah masukkan dhamir di dalam is'al tadi. Ya. Sebab semua fi'il ada dia punya dhamir. Di dalam is'al ada anta. Maka kamu tanyakanlah kepadanya. Hu adalah nya. Ya. Itu kalau kita nak betul-betul dengan dhamir-dhamirnya sekali. Okey. Okey, ma di situ terpulang ya. Ma ada beberapa maksud terpulang ikut dia punya maksud dia. Apa ataupun bagaimana? Dia kata apa? Ya. Atau bagaimana? Okey, ma maksudnya di situ pertanyaan ke? Bagaimana maka kat sini maka tanyakan padanya apa halnya. Apa bagaimana halnya. Balu. Hal adalah balu, betul tak? Ya. So di situ ma pertanyaan lah. Apakah lah sebenarnya paling tepat? Apakah hal ataupun balu hal ataupun keadaan. So di situ ma di situ sebenarnya apakah, walaupun dia tak letak apakah, dia tak letak ya? Tak, dia tulis apa, dia letak apa atau bagaimana. Maksudnya masih pertanyaan lah. Kalau bagaimana kan pertanyaan kan? Pertanyaan biasanya ada kah. Bagaimanakah
apakah, tapi dia tak letak. Tak apa, tapi kita faham. Ma di sini ma pertanyaan. Jadinya istilah dia pertanyaan tu dalam bahasa Arab istifham. Ma istifham. Sebab ma ni dia ada beberapa maksud. So kalau pertanyaan maksud dia apakah. Kalau maksud dia tidak, kadang-kadang ma ada maksud tidak tau. So kalau dia bermaksud tidak, makanya kita panggil ma nafi. Terpulang kepada maksud dia. Dan dia boleh juga jadi statement. Apa-apa yang. Boleh juga ma. Makanya kita tahu ma ada beberapa maksud. Okay, balu maksudnya hal ataupun keadaan lah. Itu isim sebenarnya. Balu. Dia perkataannya macam bukan balu yang kita faham tu ya, bukan. Cumanya kita jarang guna. Kita biasa guna hal. Dalam Quran hal pun ada. Dalam Quran ni hal. Hal kita dah biasa. Apa halnya, apa hal, kita dah biasa kan. Tapi balu kita tak guna. Kita jarang. Ada perkataan-perkataan Arab yang kita pun tak biasa kan. Jadi balu bermaksud hal ataupun keadaan. Perkataan lain lah. Okay, itu isim sebenarnya. Walaupun kita tak nampak tanda-tanda isim, tapi dia isim. Tapi dia ada tips sebenarnya. Tapi sebab Quran dalam skrin ya. Balun niswati. Dari situ kalau kita ambil daripada balun niswati, kita boleh nampak balu adalah isim. Kenapa? Dari mana apa? Dari apa kita boleh nampak dia isim? Dari segi maksud. Dari segi maksud kan? Hal kan? Hal maksudnya keadaan. Betul tak? Keadaan isim kan? Itu dari segi maksud. Tapi kalau kita tak ada maksud di situ, dari cara penulisan dia, balun niswati sampai pada tamarbutah baris bawah. Saya bagi tip. Dari situ kita tahu balu adalah isim. Walaupun kita tak nampak ciri-ciri isim. Tapi kita boleh tahu dia isim. Kenapa? Macam mana? Cepat fikir satu saat. Balun niswati. Ustazah bagi tip dah tu. Keadaan. Apakah keadaan? Keadaan siapa? Betul tak? Kalau keadaan orang tak tahu keadaan apa? Keadaan siapa? Jadi keadaan siapa? Keadaan perempuan. So apa? Idhofah. Ya. Pak. Balu isim yang pertama, keadaan. An-niswati isim yang kedua. Cuma yang tadi kita punya idhofah yang tadi yang mana? Cuba tunjuk balik idhofah kita yang tadi. Mana? Rabbika. Oh, yang tadi Rabbika ni tu Rabbika. Yang ni pula balun niswati. Okey, kita boleh sandarkan kepada dhamir muttasil ataupun kita boleh sandarkan kepada isim yang ada alif lam. Jadi cara ada pelbagai. Bukan satu cara je. Yang tadi Rabbika, kita sandarkan Rabbi kepada dhamir muttasil. Kalau yang balun niswati, kita sandarkan kepada isim yang kedua yang wajib ada alif lam dan hujungnya berbaris bawah. Itu tips dia, undang-undang dia. Hujung dia mesti baris bawah. Ini tak ada kena-mena dengan jar majrur, tak ada. Pak dia baris bawah. Niswati tu, T tu baris bawah. Idhofah hujung idhofah mesti baris bawah. Sama macam jar majrur. Sebab jar hujungnya mesti baris bawah. So di sini balu bermaksud keadaan ataupun hal ataupun suasana. Suasana siapa? Suasana perempuan. Balun niswati adalah idhafah. Ingat ya, isim pertama tak boleh ada alif lam sebab isim yang pertama itu adalah isim nakirah. Dia tak boleh ada alif lam. Itu undang-undang idhafah. Isim yang kedua wajib ada alif lam. Kalau dia bukan sandarkan kepada dhamir muttasilah. Kalau sandarkan kepada dhamir muttasil tak perlu alif lam. Sebab dhamir muttasil memang tak pernah perlu ada alif lam. Jadinya isim yang kedua itu wajib ada alif lam. Yang pertama tak boleh ada alif lam dan hujung isim yang kedua tadi wajib berbaris bawah. Itu undang-undang idhafah. Di sini kita ada dua idhafah. Keadaan perempuan-perempuan ataupun hal perempuan-perempuan. Niswah. Sebenarnya kalau kita nak cari tak sempat perempuan-perempuan An-Nisa, tak apa, cukuplah kita kata surah An-Nisa, kita tahu perempuan, niswah juga perempuan. Okey, allati. Isim isyarah. Isim isyarah ke? Isim isyarah pula isim apa?
Mausul. Isim mausul. Lagi okey tu kan. Topik. Isim mausul. Betul. Isim mausul kategori dia ada kategori muzakkar. Muannas. Muannas lah. Dah cerita perempuan kan. Biasanya tips dia kalau kita tak tahu dia, kalau kita belum hafal lah allati dia ada alif kecil Kalau kita tak tahu dia muzakkar muannas, tengok sebelum dia tu. Sebelum dia muannas memang dia muannas punya. Dia biasanya macam tu. Ya. So, allati ini adalah untuk jamak. Jamak kategori muannas jamak. Sebab perempuan-perempuan tadi kan. Niswah tu perempuan ya. So jamak bahasa Arab bermula dengan 3 ya, 3 dan seterusnya insyaallah ya. Allah maksud dia yang itu je. Ya, tapi bila jamak dia pakai ni, kalau 2 orang pakai ni, kalau seorang pakai ni. Oh tu banyak sikit nak hafal tu ya. Okey, allati dia kalau yang seorang tu allati juga tapi la pendek sama betul-betul sama. Dia allati seorang ya, muannas mufrad tapi bila allati dia ada alif tu. Itu ini. Dan dia ada satu lagi untuk perempuan jamak, dia ada satu lagi allai. Itu juga jamak, memang dua-dua boleh pakai, dalam Quran pun dua-dua ada ya. Okey, isim mausul ya, muannas jamak. Kita sebut gitu ya, bermaksud yang perempuan-perempuan yang macam tu. Maksud dia simple je. Okey, ni tak payah alif lam syamsiah, alif lam apa semua tak payah. Sebab dia dah masuk dalam kategori isim mausul. Okey, qatta'na qatta'na. Na di situ nun perempuan dipanggil, nun niswah dipanggil. Tu niswati tadi niswah perempuan. Na di situ kita panggil nun niswah, nun perempuan. Jamak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita nak balik kepada yang asal dia, fi'il madhi yang asal biasa memang untuk huwa punya. Dalam kamus semua kalau kita kata yang mujarrad yang asal semua untuk huwa punya. So kalau yang ni kalau ini sebab perempuan punya ya, nun di hujungnya na di situ dipanggil nun niswah, jamak dipanggil ya. Jadi kalau kita nak cari yang asal dia dalam kamus, nak cari qatta'na memang tak jumpa lah. Kita kena cari yang huwa punya. Jadi je buang je nun tu. Buang nun, kalau lepas tu baris atas semua. Yang mati, kalau ada huruf mati baris atas semua. Jadi apa? Qatta'a. Macam tu. Kalau kita nak cari dalam kamus ya. Dalam kamus memang dia akan bermula dengan yang semua baris atas je macam tu ya. Dan memang tu huwa lah. Qatta'a. Kalau qatta'a tu huwa. Ni perempuan. Mereka terpotong. Macam tu kalau kita terjemahkan dia. Sebab perempuan-perempuan tadi kan. So na di situ bermaksud mereka. Dia punya dhamir dia hunna. Dhamir dia hunna. Ya. Qatta'na maksudnya mereka terpotong. Itu dia. So fi'il madhi ni. Ya. Fi'il madhi dhamir di dalamnya hunna. Okay. Mereka terpotong aidiyahunna. Terpotong apa? Pak. Ada fi'il ya. Qatta'na adalah fi'il madhi. Berapa huruf tu? Qatta'na. Berapa huruf? 3 huruf tu? 4. Kat mana? Macam mana? Sebab dia syaddah tu lah. Ya, ada syaddah betul ya. Dia ada 4 huruf, ada 3. Ada 3 yang berbeza ya. Antaranya qatta'a. Dia kata bentuk dia dalam yang tu dipanggil wazan. Wazan maksudnya pattern ya. Pattern fa'ala. Dia ada sabdu ya. Fa'ala. So di sini sebenarnya dia 4 huruf ya. Kita sebab yang 4 huruf tu dia ada 3 tau yang berbeza bentuknya. Tapi yang memang ada sabdu ni antara yang 4 huruf lah ya. Qatta'a kalau dia punya yang asal ya. Wazan fa'ala. Sebab dalam kamus dia pakai fa'ala. Contoh-contoh semua contoh dia pakai fa'ala. Dia pakai yang tu ya. So itu wazan fa'ala. Dia punya ni qatta'na. Fi'il madhi 4 huruf. Cara kita menyebut ya wazan fa'ala. Kita kata macam tu. Bentuk asal yang dalam kamus tu fa'ala. Ya. Okey. Dan dhamir di dalamnya hunna. Dhamir pelaku. Mereka terpotong. Ya. Okey. Dia terpotong. Pelakunya dia adalah tu Inwan. Terpotong apa? Terpotong apa? Aidia. Sampai ya tu. Aidia. Maksudnya apa? Tangan. Dia guna istilah tangan ke jari tu? Tangan. Tengok tu maksud dia apa? Kat sini tulis tangan. Dia pakai tangan. Sebenarnya bukan potong tangan sini. Jari je. Dia tengah kupas apple. Dia tengah kupas apa tak ada terpotong sini kot. Kan? Tapi tak apalah. Dia guna memang idea tu dia biasa dia guna tangan. Tapi maksudnya jari lah sebenarnya. Ya. So benda yang terpotong. Benda yang kena dia kata. Kat mana? Idea. Tangan.
Idea terpotong apa? Terpotong tangan. So maf'ulun bih. Maf'ulun bih tadi bila dah ada perbuatan terpotong, apa benda yang terpotong tu? Tangan. So dia punya maf'ulun bih dia adalah idea. Lepas tu nampak baris nasab idea. Tak boleh IDU, tak boleh. IDE tak boleh. Baris bawah semua tak boleh. Hunna tu mereka. Tangan mereka. So dia punya maf'ulun bih dia. Apa yang terpotong tadi? Apa yang terkena? Yang dipotong? Idea. Tangan ni sebenarnya ada yadun. Sebenarnya kita biasa dengar yadun kan? Okey, sempat tak kita cari yadun? Mari kita cepat cari dalam kamus kejap. Sempat tak cari yadun? Siapa ada? Yadun. Ini kena cari bab isim ya. Jangan cari dalam fi'il pula. Ataupun kalau idea hunna, kalau siapa ada kamus pink ni, cari dekat mufrad jamak. Kalau ada mufrad jamak lagi cepatlah. Ya, kalau ada. Kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada. Yadun. Harap-harapnya ada ya. 500 lebih. Mana dia? Siapa dah jumpa tolong bagi ya. Cepat. Kita perlukan cepat. Yadun. Mufrad jamak. Jadi kalau bab kita cari-cari ni sangat lambat kan? Yadun. Mana yadun? Masya-Allah, tabarakallah. Dia dia. Nun. Okey, dia ada yadun. Ada siapa-siapa jumpa tak? Yadun. Kita snapshot kan. Ini dalam kamus pink ya. Dalam kamus pink tu sebenarnya dia banyak dia punya bab-bab dia lah. Okey, saya cuba hantar dekat grup kita. Sejuk. Okey. Harap-harap. Dah masuk kat grup kita ya. Cuba tengok ya. Kat kita grup kita yadun. Yadun maksudnya satu tangan ataupun sebelah lah. Ya. Ini dalam kamus ni dia ada singular plural. Ya, dia ada inilah sebab kita nak tengok sebab dia kalau yang satu tangan yadun. Ya, tapi dia sekarang kalau lebih tangan dia tulis itu ID. Dia tulis. Nampak dia punya lari, dia punya lari dia punya kalau ID tu maksudnya tangan-tangan, lari dia punya tu ya. Tapi apa, tunggu kawan kita hantar kat skrin sekejap ya. Yang saya hantar itu siapa yang sempat tengok, yadun bermaksud satu tangan, yadun. ID bermaksud tangan-tangan. Sebab ini dalam bab mufrad jamak. Perempuan-perempuan tadi sasanya lebih pada seorang, lebih pada 2 orang, lebih pada 3 orang. Perempuan-perempuan tu kan jadi tangannya pun banyak lah kan. Okay, nampak ya, kalau yadun yang merah tu semua yang mufrad ya, satu tangan. ID bermaksud tangan-tangan. Mari tengok yang kita tengok ini dia punya asal ya. Sekarang kita punya tadi apa tadi? Kita punya tadi idea. Kenapa bunyi ada lain ya, idea ya? Memang lain ID. Dia tak ada ya. Tak ada ya. Okey, betul. Okey, sekarang ni kita tambah sedikit. Kalau yadun satu tangan, kalau 2 tangan apa? ID. Itu tangan-tangan. Itu dah jatuh bab jamak. Jangan tengok ID dah. Tengok daripada yadun. Macam mana daripada 1 nak jadikan 2? Macam mana? Yang biasa-biasa muslimun. Yadani. Ya, yadani, yadaini. Dia macam tu sebenarnya kalau 2 tangan. Itu cara tu sama daripada 1 bukan tangan. Apa saja 1 kalau nak jadikan kepada 2, ikut undang-undang dia. Balik pada tadi dulu Linda. Balik kepada tadi dulu. Yadun, ini perlukan sedikit skill ya. Yadun, dengar dulu. Yadun bermaksud 1 tangan. Kalau ID bermaksud tangan-tangan. Tolak tepi dulu ID. Sekarang kita nak kalau 2 tangan. Pada dal tu tambah alif, lepas tu tambah nun baris bawah. Itu kena buat.
So dia tak boleh baris du dah, tak boleh. Sebab bila kita tambah alif, kena ditukar jadi yada. Tanwin dia pun hilang. Yada ni bermaksud dua tangan, ataupun kalau dua ni dia ada dua cara. Tambah alif nun, alif dengan nun baris bawah, ataupun tambah ya dengan nun baris bawah. Dua-dua pun bermaksud sama. Kita boleh baca dia yada ni ataupun yadai ni. Dai pendek lah. Itu bermaksud dua tangan. Nah, ya. So sekarang kat sini mari kita tengok, kita balik ingat ya, yada ni, yadai ni. Okey, balik kepada Quran kita. Tapi kita sini lain kan idea. ID dah betul dah. ID cuma ada ya. Kat sini dia tak ada bagi yang selebihnya. Dia hanya bagi ID saja. Tapi kalau memang nak cari tak sempat, banyak masa habis. Tapi bunyi dia memang dah ada lah, cuma ada ya saja di isu di sini. Tapi Ustazah nak cakap kadang-kadang ya ni memang, yadu ni dia macam complicated pun ada sebenarnya. Nama je pasal tangan je pun, tapi kadang ada benda yang complicated pasal dia. Nampak simple dia? ID tadi kan. Tapi tak apa, yang pentingnya bunyi dia tu ada pada ID lah. ID. Ya. Kalau Ustazah terjumpa kenapa perlu tambahan ya di situ, nanti kita bagi, ya. Tapi yang paling pentingnya kita dah tahu dah sini, tangan-tangan mereka. Nampak perkataan ni idea semua dalam Quran banyak, ya. Mereka terpotong tangan-tangan mereka. So ya, benda yang terpotong dipanggil maf'ulun bih. Ya, di sini sebab tu dia ya tu berbaris fathah, nasab, idea. Macam tu ya. Hunna adalah okey, kita balik pada idea. Hunna pula, tangan-tangan mereka itu dipanggil sandaran. Idhafah. Idhafah. Ya, Pak, idhafah ni banyak sangat dalam Quran. Ya, tangan-tangan mereka, tangan-tangan apa-apa sajalah, dua ya, isim ya. Okey, antara mungkin kalau kita nak faham idhafah ni, antara cara dia bermaksud kepunyaan. Macam tu. Tangan-tangan mereka, kepunyaan kan, pemilikan. Tuhan mereka. Itu kalau bermaksud yang memiliki, itu antara tips kita boleh panggil dia idhafah, ya. Okey, kita pergi kepada inna rabbi, inna, ingat tak inna? Isim inna. Ya, memang isim inna wa akhawatuha. Dia punya bab dia dalam buku kita, inna wa akhawatuha. Inna dan adik-beradiknya dia panggil. So bukan inna je, dia ada list dia lah. Taklah banyak sangat. Ada 7 je semua ya. So inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, laita, la. Ada 7. Sebab tu dia panggil inna. Dia sebut satu je inna dan adik-beradiknya yang lain ni tadi. Dia ada 7 ya. So fungsinya sama. Maksudnya berbeza. Inna bermaksud sesungguhnya. Dia panggil inna juga, dia panggil huruf taukid. Taukid bermaksud penegasan. Ya, apa-apa yang memberi penegasan dipanggil taukid. Nanti huruf taukid pelbagai ya, bukan yang ni saja. Ustazah bagi tahu awal. Huruf taukid pelbagai dalam Quran. Antaranya inna lah. Inna dengan anna memang sama. Ya, tapi yang lain-lain tu bukan huruf taukid. Cumanya fungsinya ataupun undang-undang ni sama ya. Okey, bila ada inna ataupun inna wa akhawatuha, ya, dia ada undang-undang dia. Okey. Isim yang pertamanya mesti nasab. Isim yang keduanya mesti rufu'. Itu undang-undang dia. Kadang-kadang kita nampak apa yang kita cari, kadang-kadang kita tak nampak apa yang kita cari. Biasanya isim pertama itu selepas dia, betul dah. Ya. Okay, Rabbi. Tapi kenapa tak nasab? Kenapa tak Rabbah? Kenapa? Dia cakap tadi isim pertamanya mesti nasab. Kenapa di sini bukan Rabbah? Ada je inna Rabbah ada je dalam Quran, tapi yang ni kenapa bukan Rabbah? Fikir sedikit. Apa maksud dia? Tengok maksud dia. Maksud ayat dia kita boleh teka. Apa maksud Rabbi? Ku ada ku tu. Rabbi tu ada tambahan tu. So kat Rabbi ada dua benda tau. Rabb lepas tu aku. Kat sini ada dua benda. Tadi kita domir. Ya tu adalah domir muttasil untuk ana. Sebab tu kita sebenarnya kita kata isim pertama selepas inna mesti nasab. Sebenarnya Rabbah. Betul sebenarnya Rabbah, tapi bila dah ada aku tu, itu dah ada benda lain. Sebab tu kita tak nampak di sini Rabbah. Sebab sini dah ada dua benda dah sebenarnya. Ya. Kalau ada satu isim memang kita nampak inna Rabbah. Memang, tapi bila ada pula benda lain ya melekat dekat dia domir muttasil,
Untuk ya pula tu, kalau ya memang ba kena Betul. tukar baris bawah, wajib. Kalau dhamir muttasil ya bermaksud ana ataupun aku, Rob aku, memang ba tadi kena tukar baris bawah. Itu wajib sebab nak matchingkan dengan huruf ya. Itu undang-undangnya. So di sini sebenarnya Rabbi. Sebenarnya Rabbi adalah idhafah. Dia bukan saja Rabbi itu isim pertama, dia idhafah pula tu dengan ya pula tu. Jadinya tak nampak nasab tadi. Memang betul lah dia punya isim dia sebenarnya Rabbah sebenarnya. Tapi sebab dia jadi Rabbi, sebab ada ya di situ adalah dhamir muttasil untuk ana. Ya. So sini kita kata inna, betul? Huruf taukid dan huruf nasab, betul dah. Tapi dia punya isim pertama dia Rabbi. Rabbi di situ adalah idhafah. Jadi idhafah duduk di tempat isim inna nasab. Kita cakap. Tu yang kata tak nampak lah. Tak nampak dia punya nasab dia. Sebab ada huruf ya, dhamir muttasil untuk ana. Ini kalau macam ni memang tak akan nampak dah. Tapi dah ada lah. Isim pertamanya dah ada dah. Betul. Sesungguhnya Tuhan aku. Itu maksud dia. Ya, mari kita tengok seterusnya. Bikai dihinna. Bi bermaksud jar. Ya. Bermaksud dengan ya. Kaidi. Dia punya baris bawah dia. Kaidi. Kaidi maksudnya plot. Plot apa? Perancangan. Perancangan perancangan lah, plan. Selalunya tipu daya. Tipu daya. Selalunya dia yang negatif lah. Negatif. Perancangan negatif lah. Dipanggil tipu daya. Dengan tipu daya hinna sama dengan hunna tadi tu. Kenapa dia guna hinna? Sebab nak matchingkan baris bawah sebelum dia. Hinna sama dengan hunna. Dengan tipu daya mereka. Balik kepada perempuan-perempuan tadilah. Sesungguhnya Tuhan aku dengan tipu daya mereka. Macam pelik ayat dia kan. Ayat dia macam Allah, susahnya nak faham. Susah faham. Ya, tapi kita ambil maksud dia dulu ya. Bi huruf jar, kaidi. Sebab tu baris bawah. Di ya, jar, majrur. Tapi kaidi hinna macam Rabbi tadilah. Macam aidiyahunna. Apa? Idhafah. Sebab idhafah banyak. Tapi Ustazah bagi tip. Jar, majrur, idhafah yang berdiri-diri banyak sangat dalam Quran. Dia banyak. Jadinya lama-lama kita ingat ya. Jar, majrur ada. Lepas tu idhafah pun ada di situ. Bikaidi, jar, majrur. Tapi kaidi, hina, idhafah. Banyak bentuk ni dalam Quran. Jadi bila kita dah tahu dia banyak, insyaAllah kita ingat ya. Okey, dengan tipu daya mereka. Kalau kita dah nampak jar, majrur, tak apa. Dia datang cepat, kita kata. Sebenarnya kalau kita boleh susun balik, kalau boleh ya. Jangan salah faham ayat Ustazah. Kalau kita boleh susun macam ni. Inna Rabbi alimun bikaidihinna. Sebenarnya kita boleh letak bikaidihinna di hujung. Boleh. Kalau kita ambil exam, buat ayat, kita tulis Inna Rabbi alimun bikaidihinna. Betul. Nampak? So, kita sebab jar majrur ni sebenarnya bila kita belajar, dia ajak kita letak jar majrur kat ujung, last. Tapi dalam Quran, last pun ada, tapi dia banyak dia datang awal macam ni. Dia banyak mencelah isim pertama, antara isim yang pertama dengan isim kedua. Dia biasa datang kat tengah-tengah. Itu biasa. Dia panggil jar majrur muqaddam. Muqaddam tu maksudnya datang awal maksudnya. So dia tidak mengganggu apa-apa, tinggalkan dia. So alimun. Apa tu? Rufuk ke apa ke tu? Rufuk kan? Mun tu rufuk. Betul tu. Alimun bermaksud itu isim rufuk ya. Rufuknya pada mun ya. Mengetahui, sangat mengetahui. Itulah dia punya isim kedua dia yang rufuk. Bikaidihina tidak mengganggu apa-apa, cuma kita boleh cakap jar majrur ataupun idhafah di situ sekali masuk sekali datang awal ataupun istilahnya muqaddam. Dia tidak mengganggu apa-apa. Jika Ustazah ulang inna huruf taukid dan huruf nasab, kita nak cari isim pertamanya mesti nasab, isim keduanya mesti rufuk. Isim yang pertama kalau dia inna, kita panggil isim inna lah ya. Tapi kat sini kebetulannya isim pertama dia memang Rabb, Tuhan, tapi dia dalam bentuk idhafah. Dia kalau bukan bentuk idhafah pun boleh, Rabbah pun boleh sebenarnya ya. Tapi bila dia idhafah Rabbi, ada ya untuk ana di situ ya, makanya tak nampak yang nasab tadi. Tapi dia duduk dah di tempat yang betul dah. Lepas tu bikaidihinna jar majrur idhafah datang awal ataupun muqaddam, tak mengganggu apa-apa. Alimun, ya. Isim kedua sebenarnya nama dia khabar. Nama dia khabar inna. Memang kita panggil isim yang kedua
Lumrah, isim yang kedua kita panggil dengan gelaran khabar. Khabar maksudnya perkabaran, penceritaan kepada isim yang pertama tadi. Alimun bermaksud sangat mengetahui. So siapa yang mengetahui? Maksudnya mengetahui ini adalah tentang isim yang pertama. Isim yang pertama mana tadi? Rabbi. Tuhanku maha mengetahui. Dia begitu. So isim yang kedua itu biasa dipanggil khabar. Khabar inna ke, khabar anna ke, khabar ka'anna ke, apa-apalah. Ya. So ada di situ. Tapi dia dicelah oleh datang dia dipisahkan oleh bikai dihinna. Ingat ya, jar majrur dengan idhafah lumrah datang cepat kita kata. Padahalnya sebenarnya bila kita belajar dia ajar kita dia duduk kat last sekali. Kalau kita ustazah ulang kita boleh susun semula, maksud dia tak lari ya. Inna rabbi alimun bikai dihinna. Maksudnya tak berubah. Dia boleh tukar tempat. Yang penting baris-baris tu yang kena tepat. Itu ustazah bagi tips lah. Alhamdulillah. Kan. Tapi jar majrur dengan idhafah ni banyak dalam Quran. Sangat banyak. Bila dia jar majrur ada idhafah. Jar majrur ada idhafah. Jadi lama-lama insya-Allah kita kenal dia. Kita nampak dia. Ada juga yang jar majrur saja, ada juga. Tapi ada jar majrur yang idhafah sekali jalan. Ada juga. Itu lumrah. Ya. Alhamdulillah. Okey, ada soalan tak nak tanya? Sebab ustazah ada hujan. Dia kalau hujan tu kan, dia macam memanggil-manggil, nak minum kopi, nak tidur, nak landing. Kesian orang ke office kan, naughty Ustazah Zara. Kesian orang ke office, semalam dah lah cuti. Dia memang jujurnya lah. Agaknya bila umur sekarang lah kot. Bila hujannya, alamak sedapnya minum kopi panas kan. Lepas tu aku pasang aircon lagi kan. Masya Allah. Memang seronok jadi memanggil-manggil. Ustazah nak tanya. Tapi orang kat office, sorry ya Ustazah minta maaf. Masih kat ni minum panas dengan hujan. Apa semua kan. Okey, siapa nak tanya soalan? Hal yujad soal. Hal yujad soal. Soal maksudnya soalan tau. Soalan tu bahasa Arab. Menyoal tu soalan semua bahasa Arab tapi dia bukan dia su. Hal yujad soalan. Sebenarnya soal tu Ustazah matikan lam tu. La yujad. Banyak kan? Memang ayat Quran dah termasuk semua, dah termaktub semua dalam Al-Quran. Biasa dalam Al-Quran kan. Tapi kita masih dalam bab-bab kita. Tapi tak ada masalah, benda tu kita akan ulang. Kita ulang insya-Allah. Benda ni biasalah, benda bahasa kita kata ya. Bahasa memang sukar kan. Paling tidak pun perlahan-lahan kenal huruf jar. Perlahan-lahan kenal dhamir mutasil. Macam itulah kita ambil sedikit kita ambil macam tu. Memang tak mampu kita nak mahir semua ya. Okay, last. Ada soalan tak? Bila kita last tahun ni ya, kita tengok kalender. Hari ni 26. Bila last kita? Ahad ni. Apanya kalau kita panjang umur? Kalau kita panjang umur. Jika kita panjang umur, minggu depan dah tahun baru, Januari. Masya Allah. Tabarakallah. Takutnya kan? Apa taknya setiap tahun, setiap Januari umur tambah tak? Umur bertambah kan. Mudah-mudahan jika kita ada umur yang panjang, jika ada kesihatan, kedua-duanya lah kan, ada kelapangan ya. Kata 5 kan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan rebutlah irtanim. Maksudnya rebutlah khamsan 5 perkara qabla maksudnya sebelum khamsin, sebelum 5 perkara yang lain datang. Umur yang panjang sebelum mati, sihat sebelum sakit, kelapangan sebelum busy. Lepas tu apa? Dua lagi Ustazah. Ada. Irtanim sebelum miskin. Pandai, thank you. Kaya tu bagi orang yang belajar yang perlu membayar lah. Ya, betul. Imam Asy-Syafi'i juga membayar. Bila dia pergi kepada Imam Malik ataupun gurunya sebelum itu dia bayar. Walaupun Imam Asy-Syafi'i sangat miskin ya, tapi dia bayar memang tak kala itu. Kekayaan sebelum miskin, satu lagi apa? Hidup sebelum maut. Rebutlah 5 perkara. Irtanim tu saya ingat. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara. Dia kata rebutlah, dengar tu. Jika main-main ya, ada peluang belajarlah.
tak dapat ingat Ustazah. Saya ni asyik tak ingat je. Tak apa, dapat pahala dah. Dapat pahala dah kan. Memanglah betul nak dapat tu bahasa. Bahasa memang mencabarkan. Tapi kurang-kurangnya ada usaha tu, pahala pun dah ada. Paling tak pun dia kenal domir mutasil, dia kenal yang simple-simple tu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan. Daripada anda membaca Al-Quran tanpa memahami apa-apa. Rasa rugilah ya. Selagi Ustazah sihat, selagi anda sihat. Mudah-mudahan insyaAllah. Bukan nak takutkan. Taklah takutkan, tapi Ustazah pun takut juga sebenarnya. Biasalah kita kan. Bukan nak takutkan, tapi kita takut. Ya, memang saya tak tahu. Biasa Ustazah. Ya, anak Ustazah cakap, Mami, I'm older. Kalau you older, Mami apa? Anak-anak nakal kan, dia silakan. Mami, I'm older lah, Mi. Ya, you older. Mami apa? Biasalah tu, budak-budak pun dia terasa tau. Budak-budak pun terasa kan. Apatah lagi kita kan. Tapi mudah-mudahan Allah beri kita keizinan, kelapangan yang macam tadilah. Mudah-mudahan dapatlah belajar. Tak dapat banyak, kita dapat sedikit. Itu kita punya matlamat kita insyaAllah. Ya. Makanya kita akhiri tahun ini insyaAllah, sebab nanti kalau kita bertemu minggu depan tu dah tahun depan. Ustazah nak mohon maaf ya, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jangan nangis. Ustazah nak nangis tadi sebenarnya. Dari hujung rambut sampai hujung kaki Ustazah dah cuba 100%. Jujurnya, secara jujur Ustazah dah memberi 100%. Bahkan lebih dah Ustazah rasa. Ya. Jadinya terlebih terkurang Ustazah minta maaf. Pada Allah Ustazah minta ampun, pada anda semua Ustazah mohon maaf terlebih terkurang. Tapi Ustazah memang all out 100% nak menyampaikan. Ustazah tahu proses ni sukar. Belajar tu sukar ya. Antara yang Imam Syafi'i cakap tualuz zaman. Dia panjang masa dia belajar. Jadinya memang benda ni tak dapat sekejap, seminggu, 2 minggu ke apa, setahun 2 tahun, tak. Jadi memang masa banyak. Ustazah nak mohon maaf hujung rambut sampai hujung kaki. Begitulah. Semua mudah-mudahan Allah ampunkan Ustazah, maafkan kita semua. Mudah-mudahan dia bagi kita kelapangan ke apa semua. InsyaAllah ya. Jika kita bertemu lagi nanti dah tahun depan dah. InsyaAllah. Sama kami Ustazah, minta maaf daripada hujung rambut hujung kaki Ustazah. Ya, halalkan apa ni ilmu yang diberikan. Ilmu yang Allah share, Allah bagi Ustazah pinjam. Jadi Ustazah ni sampaikan sahaja. Memang kita sedih lah bila bab-bab macam ni kan. Memang kita sedih. Ustazah tahu, Ustazah pun rasa perasaan sedih tu. Mudah-mudahan kita berserah pada dia je. Kalau dia nak izinkan kita berterusan ke umur, dari segi umur ke kesihatan ke apa. Mudah-mudahan kita harapkan yang terbaik daripada Allah dengan rahmat dia. Ya. Apa-apa pun kita memang nak rahmat dia je. Bukan amalan kita tak pernah cukup. Amalan kita tak pernah sempurna. Tak pernah elok lah kita kata ya. Tapi kita mohon dia punya ihsan dia sebenarnya. Rahmat tu dipanggil rahmat tu. Rahmat tu maksudnya ihsan dia je. Bukan kita pandai, kita tak pandai. Tapi bila dia ihsan, dia tolong kita dengan kasih sayang dia, dengan rahmat dia. Itu yang membuatkan kita boleh berterusan sebenarnya. Sama-sama kita bermaafan ya. Maka kita akhiri ya. Sedih ni, memang sedih sangat. Hujan lagi kat luar. Ada background. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Minta maaf juga. Sama. Maaf juga Ustazah. Assalamualaikum.